إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تامن بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, cari bekal untuk hidup lepas mati kelak. Sebaik-baik bekal bertakwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Muka surat 14 kan? Allah. Kita ulang perenggan Umar Abdul Aziz tu nah. Kan jimat tuan-tuan pakai tripod macam ni. Tak payah beli mahal tripod kan. Siap boleh minum lagi. Tripod tu mana boleh minum. Tripod ni boleh minum. Alhamdulillah. Umar bin Abdul Aziz, cicit Sayyidina Umar, menjelaskan, tidakkah kamu sedari bahawa setiap hari, pagi atau petang, kamu mempersiapkan bekalan untuk pergi kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Kamu akan meletakkan bekal tersebut di lubang tanah sebagai bantal. Oh, orang hebat berkata, kamu akan meninggalkan orang-orang tercinta dan semua sarana-sarana kesenangan, semua bentuk kesenangan dunia kamu akan tinggalkan. Sedar ke tak dia kata setiap hari pagi petang kamu sedang buat bekal. Ada orang bekal yang baik, ada orang bekal yang buruk. Betul? Dua-dua tu bekal. Yang baik pun kita sebut bekal, pasal semua tu akan dipersembahkan besok depan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, iqtarabas sa'ah wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtarabas sa'ah, telah dekatnya hari kiamat. Dekat ke lambat lagi tuan-tuan? Tuan-tuan, Ana selalu sebut dekat tuan-tuan kitab yang disusun oleh almarhum Tok Guru kita Syekh Fahmi Zamzam, 40 hadis peristiwa akhir zaman. Boleh? 40 hadis peristiwa akhir zaman. Almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam ni banyak yang dia buat 40 nak bagi mudah. 40 hadis keutamaan ilmu dan para alim ulama, 40 hadis akhlak mulia, 40 hadis penawar hati, 40 hadis macam-macam banyak lagi. And yang ni 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hadis nombor dalam ni tuan-tuan ada berapa hadis? Kita ada 42 tak salah nah.
42. 42. Ditutup dengan golongan yang selamat. Hadis dalam ni tuan-tuan, semua dah berlaku. Semua dah berlaku. Kita baca tajuk hadis saja nah. Tuan-tuan take note. Nanti nak baca hadis ke-35. Hadis yang pertama, takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Takwa. Kedua, kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnah? Betul tak betul? Bosnia, Islam. Betul. Rakhine, Myanmar, Islam. Yang kena bantai, betul. Ambon, ingat Ambon? Islam. Selatan Thailand, Islam. Selatan Filipina, Islam. Iraq, Islam. Libya, Islam. Betul? Mana lagi? Afghanistan, Islam. Lagi? Mana? Uyghur, Islam. Chechnya, Islam. Dan sebut, ada tak satu wilayah yang bukan Islam yang diserang? Ada tak? Tak ada. Islam menjadi sasaran pemusnah. Berlaku? Sedang berlaku. Seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Berlaku. Ilmu agama akan beransur hilang dengan dimatikan para alim ulama. Berlaku. Umat Islam ikut langkah Yahudi dan Nasrani. Berlaku tak? Apa pakaian mereka kita ikut. Cara bercakap kita ikut. Makan minum kita ikut. Golongan anti hadis. Ada tak? Sistem Islam tu anti hadis lah tu. Kan? Itu Malaysia. Golongan yang sentiasa menang. Orang yang memegang tali Allah. Ada sekelompok. Gaza contohnya. Penyakit umat-umat dulu. Hidup mewah, hidup berpoya-poya, hidup lara. Betul? Berlaku. Islam kembali dagang. Berlaku. Rasa asing sangat kita. Betul? Pergi ke Nuri, orang buat kat hotel, kita pergi pakai jubah. Rasa macam mana? Betul? Rasa dagang, rasa asing sangat. Masuk Dewan Kenduri pakai serban. Oh, lagilah. Seram sejuk rasa. Macam dalam tu ada Pontianak pula. Bahaya kemewahan. Hari ni orang hidup mewah tanpa batas. Betul? Kan nak cerita kat tuan-tuan. Ada satu manusia income dia sehari 1 juta. Ingat dah? Yang dia tak jumpa mana kiblat dalam rumah dia. Sehari 1 juta. Rasuah berleluasa. Ini Nabi sebut. Betul? Macam tak betul dia. Sifat amanah hilang sedikit-sedikit. Bukan hilang sedikit-sedikit, hilang terus. Dah tak amanah, jadi khianat pula. Faham? Orang yang baik berkurangan, sedang yang jahat bertambah banyak. Dia bukan makin banyak, tapi dia jadi power. Di manakah punca kebinasaan seseorang? Ada kerana keluarga, ada kerana isteri. Binasa suami. Tuntutan. Tekanan hidup. 2 golongan yang akan jadi penghuni neraka. Yang ni perempuan. Baju ketat, nipis, tunjuk bentuk badan. Menari, catwalk. Pelakon, pelayan, model, iklan. Iklan, tunjuk batang tubuh. Iklan baju. Sekedik sana, sekedik sini. Bini aku ke tu, Piramli kata. Nabi kata ni ahli neraka.
Nabi sebut ahli neraka. Yang buat pasal. Zaman di mana orang tak peduli dari mana harta mereka dapatkan. Betul? Orang tak peduli. Harta riba wujud di mana-mana. Orang minum arak bukan dengan nama arak. Dia minum tu, brand tu menjadikan dia high class. Betul? Pagi tadi anak kuliah di Taman Melawati, kitab yang sama. Kalau minum kasba, setakat restoran tepi jalan ya, kasba. Tapi kalau tempat high class, kan, dia minum whisky, Johnny Walker. Tuan-tuan tahu matel. Tak tahu. Tak pernah beli. Tadi Muslimat Taman Melawati dia Google. Google. Matel ni sebotol. Yang murah-murah tu harga ratusan ringgit sebotol. Itu yang murah. Dia cek lagi ada sebotol Ustaz 2,000 lebih sebotol. Nak mampu itu. Air kecil setan 2,000. Nak masuk neraka 2,000. Orang bayar kan? Orang bayar tak? Nak masuk neraka 2,000 orang bayar. So minum tu, minum apa? Contoh. Minum apa? Sirap limau. Minum apa? Cappuccino. Kan lain. Faham? Lama cappuccino. Cewa. Minum apa? Hot chocolate. Minum apa? Latte. Minum apa? Mineral water surau. Kan lain kan? Minum apa? Matel. Nampak tak? Nama tu menjadikan peminumnya eksklusif. Faham? Ini Nabi kata bukan diminum dengan nama Arab. Sehingga kan ada satu kelompok Arab. Dia namakan Masyrabur Rahiyah. Oh, apa maksud? Minuman kerohanian. Bapak dia kata geram tu. Minuman kerohanian. Arak ni. Minuman kerohanian. Minum ni tenang. Memang tenang. Sebab tu divider pun dia boleh tidur. Dia tenang. Minuman kerohanian. Arak. Kita okey lagi. Panggil lagi air kecil setan. Betul? Dia minuman kerohanian tu. Tuan-tuan. Untuk menenangkan jiwa. Ambil kau. Sedikit lelaki dan banyak perempuan. Sekarang ni sebab tu dah berlaku. Sehingga kan ada satu kira-kira mengatakan seorang lelaki kena jaga 50 perempuan. Dah berlaku. Sebab tu ibu tunggal ramai. Nak harap ke tuan-tuan penakut. Tersasul. Boleh. Mereka gelak kat kita. Malu. Mereka gelak kat kita. Pakai kita lekuk je lah semua. Dia minum kopi jantan tu ke ahli hari-hari mau. Ubat kuat. Ubat berani tak ada. Itu penakut sampai mati tu. Boleh? Okey nah. Hamba menjadi tuan. Terbinanya banyak bangunan pencakar langit. Apa maksud hamba jadi tuan? Kita ni kan hamba Allah, betul. Tapi bila besar, kita jadi bos pada mak dan ayah kita. Betul tak betul? Nak pergi cuti, anak tinggal kat mak. Mak jadi orang gaji jaga anak kita. Dengan waktu tu dia dah umur banyak, dia nak rehat. Kita tinggal lagi anak kita. Kita dia dah jaga, anak kita pun suruh dia jaga. Nampak tak? Sekali-sekali datang rumah mak. Allah mak lama lah tak makan mak punya ikan masak kicap. Tolong buat mak. Patut kita lah masak untuk mak. Betul? Hamba. Kita ni hamba Allah. Jadi bos pada mak kita. Mak duduk rumah mak duduk kampung pun tak ada apa. Saya bagi mak 2009. Boleh tak tolong-tolong kemas rumah? Boleh. Jangan. Kita kena rajakan mak ayah kita.
Dia nak buat volunteer tu lain hal. Boleh faham? Dia volunteer nak buat lain hal. Jangan kita arah mak ayah kita. Jadi bos pada mak ayah kita. Kita ni jadi bos. Lebih teruk lagi perangai tak semerah. Mak tak kemas ke rumah. Saya balik kerja penat lah mak. Mak bawanya ni. Tu confirm lah tuan-tuan. InsyaAllah pintu kiri lah. Boleh faham tak? Jangan. Mak tak masak nasi mak. Mak kata Allah, aku lupa lah. Mak macam tu lah, lupa. Minggu ni saja 3 kali dah mak lupa. Amboi. Israel gigit bibir, tunggu nak bagi penyepak tu dah. Israel bagi penyepak. Innalillah. Dengan mak. Ahli ibadah yang jahil, ulama yang fasik. Rajin buat amal tapi tak ada ilmu. Orang nampak macam warak je. Ramai kita jumpa macam ni. Ulama pula fasik, terlibat dengan benda-benda dosa kecil. Tak cegah. Kita ajak boykot McDonald, dia bahas pula. Ritik Roshan nak datang, dia diam, jadi bisu. Makcik tahu tak Ritik Roshan nak datang? Tak tahu kan makcik baca Quran je kan? Pergi kena pergi. Ni anak kata hadis nombor 35 ni. Orang yang berpegang pada agamanya seperti memegang bara api. Apa maksud? Ada memegang bara api? Tak ada kan? Maksudnya tak senang duduk, kena tekan, panas je, berbahang je sentiasa. Orang yang pegang agama ni. Nak pergi kuliah orang tak bagi, panggil konsert boleh. Boleh faham tak ni? Tuan-tuan nak kenal tak musuh yang sebenar? Tak angguk anda tak beritahu. Nak kenal tak musuh yang sebenar? Tuan-tuan takut apa? Tuan-tuan dengar jana yang bercakap. Nak angguk pun takut. Nak kenal tak musuh yang sebenar? Kita kenal Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Dia dah pernah panggil kan surau ni kan? Betul kan? Pernah panggil kan? Dia ajak pergi disco kah? Ke dia datang jual nombor ekor? Dia tak mau mineral water, dia minum kasbek. Ya. Tak kan? Dia cerita yang baik-baik, betul? Betul tak? Dia cerita macam mana nak cari redha Allah, nak masuk syurga, betul? Tak boleh pergi Pulau Pinang. Pulau Pinang tutup pintu untuk dia. Faham? Yang terkenal Fadil Ustaz Azhar Idrus. Betul? And dia ada buka disco? Tak ada? Kan? Dia datang sini, kalau tuan-tuan panggil, dia minta 50,000. Tak ada. Betul? Juga tak benarkan masuk Pulau Pinang. Dia ajak orang nak cari redha Allah, nak cari pahala. Juga tak boleh masuk Pulau Pinang. Boleh faham? Tuan-tuan kenal? Ini mungkin tuan-tuan tak kenal. Fadil Ustaz Rizal Ghazali. Kenal tuan-tuan itu, kata ahli sufi tuan-tuan ni. 8 tahun dah dia kuliah Pulau Pinang. Juga tak boleh masuk Pulau Pinang. Okey? Tuan-tuan kenal Ritik Roshan? Jawab betul-betul. Bukan tuan-tuan. Puan-puan kenal Ritik Roshan? Nampak kan mengaku. Puan-puan kenal Ritik Roshan? Boleh masuk Pulau Pinang. Dah bulan 12 ni konsert di Pulau Pinang maksudnya. Bulan 12 ni konsert di Pulau Pinang. Faham ni? Para alim ulama, para fuqaha, orang yang nak bawa kita cari redha Allah, kenal jalan syurga, tak boleh. Yang nak bawa jalan ke belah kiri neraka boleh. Kenal tak siapa musuh kita? Faham tak faham ni? Kenapa mereka jadi macam ada kuasa, power? Sebab tu ulama sebut musuh sebenarnya tak kuat, tapi kerana adanya munafik yang bersama mereka. Boleh faham tak? Bima kasabat aidin nas, kata Allah. Kerana kejahatan tangan-tangan manusia yang mengangkat mereka. Faham?
Clear kan sekarang? Dah clear belum? Tuan-tuan, tolong jangan sebut tidak ada politik dalam Islam. Ini kesan. Ini kesan. Untuk guru para alim dah tak boleh masuk, konsert boleh masuk. Jelas tak jelas lagi ni? Ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Boleh tak kita buka Quran malam ni tuan-tuan? Kalau tak baca kitab pun tak apalah. Tuan-tuan buka surah Al-Ahzab. Anak tak boleh buka pasal live. Nak tuan ambil Quran ni? Oh tak boleh. Tak boleh. Terima kasih. Apa tu? Oh, kunci almari, betul. Jawapan tu paling selamat. Almari, innalillah. Kunci tak boleh buka. Tuan-tuan dah baca habis semua kitab ni? Bagus tuan-tuan. InsyaAllah. Surah Al-Ahzab. Kalau dekat handphone, buka surah Al-Ahzab. Enam puluh enam. Pasal kita nak dunia kita selamat, akhirat kita juga selamat, betul? 66, 67, 68. Mohon sahabat-sahabat kat Facebook share semua kuliah kita malam ni. Dah jumpa semua? Primat dah jumpa? Belum? Okey. Tak apa. Kita bagi masa. Al-Ahzab ayat 66. Muka surat 427. Muka surat 427. Amin, amin, kanda tersayang. Semoga Ustaz sihat seumur. Oh, dia cakap Afrika ni. Muka surat 427 ayat 66. Dia Quran ni kan tuan-tuan, subhanallahil azim. Bukalah cetakan mana pun muka surat sama, betul? Betul tak? 427. 66 Azab. Cetakan syarikat apa pun, ada terjemah tak ada, page dia takkan lari. Ni mukjizat. Dah? Muka surat. Ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Okey. Ya laitana Rasul. Sambung. Wa qalu
sadat ana fa'adalluna sabila. Lagi satu sambung. Rabbana Sadaqallahul azim. Okey, sadaqallahul azim. 66, 67, 68. Okey, siapa yang ada terjemahan? Baca terjemahan 66. Jajak tak apa. Terus 67. Enam puluh lapan. Muslimat ada terjemahan belakang? Dah baca? Okey, ayat ni bagi tahu dekat kita pada hari wajah yauma tuqallabu wujuhum finnar, di hari wajah-wajah mereka dibolak-balik dalam neraka. Boleh faham ni? Kena panggang, kena salai lah, tengah kena bakar dalam neraka. Maka berlakulah skrip penyesalan. Allahu Akbar. Berlakulah drama penyesalan. Apa yang dia menyesal? Dia kata, ya laitana, alangkah nasib badan kalau aku dulu ata'nallah, aku ikut cakap Allah. Wa ata'nar rasul, aku ikut cakap Rasul. Boleh faham tak? Ni kat mana tadi disebut ni? Di neraka. Kalau aku dulu ikut Quran, Quran kata haram. Ikut Nabi, Nabi kata tak boleh. Quran kata jangan pilih pemimpin yang kafir, yang menentang Islam. Dia akan bolakkan hati kamu menjadi kufur. Quran bagi tahu. Boleh mana? Kita pilih orang yang memusuhi agama kita. Agenda dia buat, kita akan jadi ikut jalan dia. Dia tak suruh kita murtad, tapi dia suruh kita ikut jalan dia. Kuliah tak boleh, konsert dia hidangkan. Jahanam anak muda. Contoh. Boleh faham tak? Ni menyesal ni. Kalau aku dengar cakap Allah, cakap Rasul, aku ikut Islam. Clear? 67. Rabbana. Wa qalu Rabbana. Berkata lagi mereka, wahai Tuhanku, inna, sesungguhnya aku dulu ata'na sadatana, aku taat pemimpin-pemimpin wa kubara, dan orang besar kami. Dia buat agenda, kami kena ikut. Allah sambung, fa'adalluna, mereka yang membuatkan kami sesat daripada jalanmu ya Allah. Nampak tak? Jelas tak jelas? Faham tidak ni? Ini dialog pemimpin dan rakyat. Politik kan ni? Politik lah ni. Politik. Kuasa pemerintahan Allah sebut. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, banyak kali kita sebut Allah meletakkan Rasul sebagai pemimpin. Boleh faham tak? Apakah maksud kalimah khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kepimpinan. Kuasa. Allah tak sebut dalam ayat tu, inni ja'ilun fil ardi nas. Aku nak cipta manusia, insan. Boleh faham tak? Allah sebut khalifah, tugas. Iqamatud din wa siyasatu dunya bihi. Kata Ibn Khaldun, menegakkan
mendirikan iqamatuddin, menegakkan agama dan memerintah dunia dengan agama. Memerintah dunia dengan agama. Bukan dengan nafsu, dengan kepala otak, dengan ideologi, dengan Quran. Boleh faham tak? Kerana Allah tahu apa yang baik, apa yang mudarat untuk kita. Betul? Sebab tu Allah haramkan zina, Allah haramkan arak. Allah tahu. Allah tahu Allah buat nafsu. Nafsu ni dia sifat dia liar. Betul? Tapi Allah turunkan pagar namanya wahyu. Betul? Mana tinggalkan wahyu, meliarlah nafsu. Meninggalkan para alim ulama yang nak hidupkan wahyu, maka kita ikut kelompok nafsu. Menyesal. Aku dulu ikut pemimpin pembesar kami. Mereka lah buat program tu, program ni. Coldplay bila? Lagi seminggu. Ritik Roshan bulan 12. Saudara kita di Gaza, diperah darah dia, diratah daging dia hidup-hidup. Mana hati kita? Mana hati kita? Hati mati? Ke hati dah jadi bangkai? Nyawa je ada, hati dah busuk. Betul? Hati dah jadi bangkai, nyawa masih ada tapi dah busuk. Dah busuk. Masih nak melompat, nak terkinja-kinja, saudara kita tiap hari menangis. Betul tak betul? Coldplay lagi seminggu. Dah tahu mungkar punya Coldplay LGBT, betul? Betul tak? Apa nama ni? Perempuan panggil lesbian, lelaki panggil apa? Gay. Homoseks dan sebagainya. Allah. Ini ayat. Banyak lagi tuan-tuan ayat tentang ni. Surah Ibrahim pun ada. Tentang ayat dan pemimpin. Politik lah tu. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, daripada zaman dia, zaman tahun 800 lagi, politik Islam ni sudah dikaburkan dalam pengajian-pengajian. Barat dah buang. Nampak tak? Nak bagi orang buta politik Islam. Zaman Ibn Qayyim lagi dah sebut. Zaman 800 dah sebut. Sebab tu ulama yang berani setakat zaman kita hari ni, seorang dua je. Almarhum Profesor Dr. Yusuf Qaradawi buat kan Fiqh Daulah. Fiqh negara Islam. Ditulis. Dan jangan tempat orang berani baca kitab tu. Anak di Kelang ada satu masjid nak baca kitab tu. Fiqh Daulah. Fiqh negara Islam. Dalil dia, Quran sebut, Nabi sebut, ulama sebut. Kena ada sistem. Anda dah ceritakan Paris Melaya kan? Kan? Paris Melaya dah cerita belum? Ada? Kelantan. Tuan-tuan kurangkan sikit makan semut tu. Kurangkan sikit. Seminggu sekali cukup. Allahu Akbar. Okey, ayat 68. Kata mereka, Rabbana atihim di'faini min azab. Ya Allah, timpakan pemimpin yang merosakkan kami, anak-anak kami, 2 kali azab. 2 kali ganda daripada yang kami ni. Wal anhum la'nan kabira, laknat dengan sebesar-besar kutukan laknatmu ya Allah pada mereka. Oh, suruh kita suruh ni, bukan kita, sorry. Ahli neraka ni suruh pemimpin yang menyesatkan ni timpa 2 kali azab. Allah kata, sama je pasal kamu yang angkat mereka. Betul? Pasal kamu yang pilih mereka. Ini tuan-tuan. Kita kena faham. Anda tak mau jadi YB, tak mau. Tapi nak bagi orang reti. Boleh faham tak? Cukuplah anda boleh kuliah sampai anda mati, cukuplah. Ni pun tak dan tuan-tuan, tak kepala lena. Tengah hari tadi, wallahi isteri nak kata punya berdengkur kuat tuan-tuan. Penatlah tu. Jadi YB lagilah tuan-tuan. Lah ni pun dengan isteri touch and go. Takut besok-besok tak sempat touch, go je. Betul tuan-tuan. Kalau hujung minggu, Sabtu Ahad, tak kurang 4 kuliah. 3 tu biasa.
4 biasa lagi. Ada 5, 6 tuan-tuan. Memang tak ada tas lah tuan-tuan. Go je tuan-tuan. Kalau jadi baby, 12 orang telefon. Ni zaman ada handphone, 12 orang telefon. Dulu ketuk pintu. Tu, susu anak habis atau anak menangis. Suami baru lepas kena berhenti kerja. Allah tuan-tuan. No. Tak mau. Tak sanggup tuan-tuan. Hilang sabar kita tuan-tuan. Betul pengalaman kan? Ketua kampung. Bukan nak jadi ketua kampung. Kan sahabat. Anak pernah jadi pengurusi masjid je tuan-tuan. Tu pun tak larat layan. Kan? Ustaz, saya nak sign borang zakat lah Ustaz. Datanglah masjid. Saya dah datang. Masjid tak ada orang lah Ustaz. Kau apa? Pukul 9. Oh dah habis solat isyak. Datang apa? Datanglah waktu solat. Maknanya dia tak datang. Waktu solat dia tak datang. Dia datang hanya nak sign borang. Nampak tak? Ini perangai tuan-tuan. Tuan-tuan kita mana? Kerja mana dia? Kerja kat sini Ustaz? Oh dekat je. Office hour ke? Office hour. Maknanya subuh dekat rumah. Isyak dekat rumah. Mana dah sampai balik. Subuh belum keluar. Office hour. Satu Ahad tak kerja. Betul? Satu Ahad pun tak nampak. Bila nak sign borang zakat, rumah pengurusi pun dia jumpa cari. Nampak tak? Kita pun sound. Sign dululah. Kalau sebelum sign kita sound, tak senang duduk dia. Nak kena borang, tak tunggu borang sign, kita dah ceramah. Peluh dia. Tak apalah kita sign dulu, bagi dia minum sedap-sedap. Dia pun sarung kasut. Tuan Haji, masjid datang ya. Dia pun sarung kasut tu terus jalan sahala. Ini realiti hari ni tuan-tuan. Kenapa? Macam Anda pernah sebut tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan naik motor pakai helmet? Kenapa nampak roadblock tuan-tuan? Cepat-cepat tarik tali pinggang keledar. Betul. Sampai tali pinggang keledar tu tercekik nak mampus kawan tu. Pelan-pelan sikit kata Pak Haji, melekat ni dia kata kan. Kan kalau tarik dengan kabut kan melekat kan. Dia lock kan, auto lock kan. Guk tak boleh tarik. Kenapa tuan-tuan? Nampak roadblock tarik kelang kabut tali pinggang keledar. Pasal apa? Kenapa? Al-Fatihah nanti tuan-tuan baca. Kumpulan intim. Penyanyi nasyid Suhaimi Sa'ad. Kembali ke rahmatullah. Bila ni Riz? Oh dia koma lama dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena? Sahabat kita nama Muhammad Haris Harun daripada Sungai Petani Kedah. Haris ni orang hebat. Oh baru sat-sat 7.40 tadi meninggal. Moga Allah merahmati almarhum dengan perjuangan lagu-lagu yang menghidupkan Islam dalam jiwa pendengar dia, insya-Allah ya, ini akhirat baik untuk dia dan untuk kita juga. Amin. Boleh? Tadi apa sebut tadi? Tak dengar. Kenapa tak pakai tali pinggang keledar kita takut? Kelang kabut tarik nampak roblok. Relax bro. Senyap sungguh. Sebab apa kita tarik tali pinggang keledar? Kan? Ada satu dialog ni mungkin lawak tau. Dia ni langgar lampu merah. Bukan langgar tiang lampu. Kalau langgar tiang lampu merah, tahlil. Lampu merah dia langgar. Zoom. Depan polis pun tahan. Cik nampak lampu merah? Nampak. Kenapa cik langgar? Sebab saya tak nampak cik, dia kata. Betul kan? Biasa buat kan? Ngaku je lah. Bukan berdosa. Tapi berdosa kalau waktu sibuk kita mudaratkan orang, berdosa. Pukul 4 pagi kan, khinzir mu tak melintah lah, langgar api lah. Polis tanya kenapa cik langgar lampu merah? Cik tak nampak lampu merah lah. Nampak? Kenapa langgar? Sebab saya tak nampak cik, dia kata. Mana takut kena saman, betul. Undang-undang dikuatkuasakan kerana undang-undang. Sebab tu Allah turunkan undang-undang. Betul? Tak solat, letak undang-undang. Walaupun bukan hudud, tapi itu dia denda yang logik. Boleh faham tak? Orang tak takut, tak ada undang-undang. Orang tinggalkan solat. Betul? Ni,
Kerana mereka aku tak solat, ya Allah. Mereka buat masuk hiburan, aku pergi. Solat tak apa, tak tinggal. Solat tak apa, tinggal. Tak kena tangkap. Tak pakai helmet, kena tangkap. Sebab tu kami pakai helmet panjang. Ya Allah, pasal ada undang-undang. Jaga kami. Ni undang-undang yang kamu turun mereka. Buka surah Furqan ayat 30. Boleh nak malam ni ni? Ni macam tak masuk, je kita tak masuk lagi ni. Surah Furqan ayat 30. Tiga enam dua yang buka surat. Jumpa Furqan ayat 30. Dah. Okey. A'udzubillah. A'udzubillah sahaja, tak payah bismillah. Pasal ini di tengah surah. Kalau pangkal surah, baru bismillah. Okey, a'udzubillah saja. Kita ambil tengah-tengah. Tengah-tengah, a'udzubillah saja. Okey, 1, 2, 3. Ciwa. Waqala. Sadaqallahul azim. Okey, makna itu yang handphone kan? Terjemahan handphone kan? Kalau terjemahan cetakan? Okey. Boleh faham Terjemahan Muslimat, dia kata apa? Wahai Tuhan, berkatalah Rasul di hadapan Allah di padang mahsyar. Ini ayat ni padang mahsyar tau. Wa qala Rasul, berkatalah Nabi kita SAW. Ya Rab, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an. Umat aku dah meninggalkan Quran. Hadzal Quran, menjadikan Quran, kalau terjemahan handphone tadi sebut, perlembagaan. Apa tu? Undang-undang. Boleh? Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, hafizahullah ta'ala, ulama Saudi yang masih hidup, disebut dalam kitab ada Ala Ma'idatil Quran, sejenak bersama hidangan Quran. Dia kata, Rasul mengadu depan Allah, manusia tinggalkan undang-undang yang Allah turunkan. Nabi mengadu depan Allah. Solat manusia tak tinggal. Zakat, puasa, haji tak tinggal. Betul? Undang-undang manusia tinggal. Boleh kata hampir keseluruhan dunia Islam tidak lagi mengamalkan undang-undang Islam. Betul tak betul? Dia kata Allah mengadu depan Allah, umat aku ya Allah tinggalkan undang-undang Islam. Sebab tu Islam porak-peranda. Contoh bayang kalau traffic light rosak sekejap, betul? Betul tak? Peak hours sekejap lampu tu padam, blackout. Hon jangan cerita lah.
Betul? Pompang, macam-macam spesies han ada. Ada bunyi gajah, ada bunyi rimau, ada bunyi burung pipik. Han keluar. Pompang. Buka tingkat lagi. Betul tak betul? Itu baru sistem yang kita buat. Kalau tak ada. Ni sistem yang Allah buat untuk jaga kita. Kita buang. Memang porak-poranda. Sebab tu Allah tak bagi mabuk. Dia boleh bawa kereta lawan arus. Betul tak betul? Langgaran tentu pasang. Settle keluar kat OKU. 2 minit boleh siap kat tu. Betul? Ini tuan-tuan perempuan dirahmati Allah SWT. Kerana ada undang-undang. Undang-undang boleh jaga kita. Tuan-tuan suruh anak pergi solat. Dia tak bergerak. Tuan-tuan ambil rotan. Dalam bilik air terus je. Betul? Kerana kita nak kuasakan undang-undang. Kita ambil rotan. Tengok dalam bilik air dah. Tadi cakap saja. Tak buat. Buat dalam bilik air terus je. Jelas? Ini perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tak? Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi disebabkan malam kita tak baca kitab, kita berhenti awal boleh. Macam tak boleh je. Tuan-tuan memang sufi betul lah. Tak mau balik awal. Kesok apa tadi? 14. Kita habiskan yang ni boleh? Boleh tak? InsyaAllah. Selalu memikirkan hal-hal di atas, rajin berziarah kubur dan menjenguk orang sakit adalah cara menyegarkan ingatan dalam hati terhadap kematian yang akan selalu tampak terpampang depan mata. Benda tu ada depan mata, tapi kita tak nampak. Pasal kita tak nampak benda lain. Nampak hiburan, nampak kemewahan, nampak duit ringgit, nampak. Yang tu yang kita kejar. Sebab tu handphone, keluarlah model baru, mesti laku. Betul? Kereta keluar model baru, mesti laku. Rumah keluar pattern baru, mesti orang tiru. Dah ada rumah, ditukar, renovation. Maghrib tak nak ubah-ubah, tak laku-laku. Duk 3 situ lah maghrib, pun tak laku. Betul? Kiblat tak pernah pindah, tak laku. Quran sama, tak pernah tambah ayat baru, tak laku. Betul? Puasa tak pernah drag, berbuka kena 10 malam, dah, tak laku. Yang lain tadi kita sebut semua kena keluar belanja, betul tak? Tapi orang laku, orang sanggup cari. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu tertipu daripada mengingati Tuhan kamu yang maha mulia? Dia nak fikir dosa, tidak. Janji seronok, janji dapat duit. Pada saat itu, ia dalam keadaan siap mati meninggalkan dunia yang penuh dengan tipuan. Zikir di luar hati dan di hujung manisnya bibir tidak banyak berguna. Ya Allah. Untuk membuat diri takut dan khawatirkan. Kita zikir ni dekat hujung jari, kat mulut ni, dia tak manfaat sangat, dia kata. Lepas tu tuan sahabat anak, kalau tuan bisa dengar lah nama ni, jemput dia sekali. Dia tulis buku namanya Hati yang Berzikir. Fadil Ustaz ni Bakri Nikmat. Kena NGO kami lah yang Ustaz. Hati yang Berzikir. Sebab tu Imam Sya'bi, salah seorang tabi'in yang hebat, Imam Sya'bi sebut, hati yang berzikir ni dia kuat. Hati yang selalu ingat Allah. Boleh faham Bukan ingat Allah tu hanya pada bibir. Dia kata orang tu pakai jeans, t-shirt biasa je, seluar pun jeans, dekat-dekat dengan seluar setan. Jeans dah dia pakai. Tapi dia mari masjid surau, dia bawa anak. Dia hati yang berzikir. So dia ajak keluarga dia untuk ingat Allah. Tapi tengok macam semacam dia alim, datang pun sorang-sorang. Isteri kat rumah pun tak tutup aurat. Dia bukan hati yang berzikir. Ini Imam Sya'bi sebut kan? Boleh Imam Sya'bi sebut. Sebab tu tuan kita sebut.
Zikir di luar hati, ujung manis bibir tak banyak berguna untuk membuatkan diri kita takut akan mati. Dia kena hati. Sultan, dialah Perdana Menteri kita, hati. Sebab tu hati ni kena bersih. Kena bersih. Hati kotor-kotorlah seluruh anggota badan. Ketika hati sedang terlena pada suatu kesenangan duniawi, segera ingatkan bahawa ia pasti akan meninggalkan kita. Sebab tu tuan-tuan, wajib bersyukur. Kita tengah seronok dengan dunia, tiba-tiba datang benda yang tak seronok. Itu Allah nak suruh kita patah balik kat dia. Ini Nabi sebut. Dalam keseronokan kita satu-satu perkara, tiba-tiba datang benda tak seronok. Benda yang kita buat seronok, benda tu jadi rosak. Allah uji kita. Allah uji kita. Nak angkat darjat kita. Boleh faham ni? Kita menabung, tiba-tiba tabung kita pecah, kena curi. Kita sedar hati dah tabung nak penuh. Ngamuk tak? Tabung, woi. Ya, bukan ketui batu, duit. Betul? Oh, mengamuk. Gagal. Allah nak uji kita. Allah datang ke peringatan, tanda dia sayang. Tiba-tiba kita sayang duit lagi. Susah kan? Susah. Duit, susah. Kan? Tok Guru nak kata, tanda Allah sayang. Man yuridillahu bi khairan yusib anhu. Mana-mana orang yang Allah nak dia jadi lebih baik, Allah nak dia lebih baik, Allah datangkan ujian. Ujian dalam perjuangan susah. Ujian dalam rumah tangga, ujian datang pada anak isteri. Isteri pula datang pada suami, ujian dia datang pada anak-anak ataupun jiran. Makin kereta je mesti blok pagar, makin kereta je mesti blok pagar. Betul tak betul? Bukan 2 kali, 2 tahun dah. Macam mana nak cakap? Betul kan? Dia ni buta perut ke apa? Allah jangan. Tapi tiap kali kita tegur, dia alih kereta. Okey lah. Tak. Allah nak tengok kita boleh cakap lembut ke tidak. Allah nak tengok tu je. Boleh cakap lembut ke tidak. Makana rafqu bi syai'in illa zanahu. Apa makan Nabi SAW rawat Imam Muslim. Tidaklah suatu kelembutan pada setiap keadaan, melainkan keadaan tu akan jadi lebih indah. Akan jadi lebih baik, natijahnya lebih baik. Kekerasan, kata Nabi, tempatnya di neraka. Kelembutan tempatnya di syurga. Kelembutan datang dari Allah. Kekerasan datang daripada syaitan. Allah nak uji. Kita tengah seronok. Pada suatu hari Ibnu Mut'i memandang kagum rumahnya yang indah. Tiba-tiba ia menangis sambil berkata, demi Allah, seandainya tidak ada kematian, aku pasti merasa bangga kepadamu, wahai rumah. Dan seandainya aku mampu bertahan mengatasi sempitnya kubur, aku pasti merasa senang terhadap dunia. Setelah itu dia kembali menangis lama sekali sehingga suaranya nyaris tak terdengar. Sampai dah hilang suara menangis. Dia tengok rumah dia besar tu. Boleh faham Kalau rumah ni besar, boleh tahan kubur yang sempit, tak apa. Tapi tak boleh tolong. Itu maksud dia. Betul? Sekarang kita baca kitab ni, kitab apa? Kitab mati kan? Boleh Kitab mati ni tuan-tuan. Bukan kitab ni mati, kitab ni memang mati. Kitab bab kematian. Kita semua akan pergi kubur. Tak esok lusa. Semenjak anak kuliah sini, bila anak start kuliah sini? Bulan berapa kita start kitab kita ni? Bulan 10 tahun 21. Tapi pasal Covid kan, kita berhenti, ya kan? Betul. Tahun 21 kan? Kitab ni lah, sebelum tu dah pernah datang sekali 2 kali.
Okey, tuan-tuan perempuan. Semenjak anak kuliah sini, anak tak cam lah, tuan-tuan je lah cam. Ada tak di kalangan jemaah ni dah pun pergi? Faham tak? Yang dah meninggal. Daripada tahun 21 sampai sekarang. Tak ada lagi. Oh, hebat. Israel tak berani Ajal belum sampai. Okey. Nama tak naik lagi. Tuan-tuan tengok Ajiban mana Ajiban? Kan Ajiban dah pergi. Kan ada kan nak? Oh, dua-dua tak datang. Okey. Kena kita tengok semua ni kanan ni. Minggu depan cuba cek cukup quorum tak? Faham maksudnya? Bulan depan cek cukup quorum tak? Ataupun sebelum Ramadan nak sampai cukup quorum tak? Yang ada ni. Faham tak faham? Selain yang cakap ni tak datang. Betul kan? Kalau nak mati dulu, doa tuan-tuan lah nak. Kan? Dan kitab ni baca. Setiap kali baca nak dapat pahala. Kalau boleh cari ustaz, tolong sambung kuliah kitab ni. Boleh faham InsyaAllah. Okey, soalan. Habis. Bulan depan. Keutamaan sedikit angan-angan. Jangan duk khayal sangat. Bila kita nak pergi makan angin? Kan? Lama lah tak pergi Langkawi. Contoh. Kan? Macam isteri tu, dia sakit, dia stres. Dia stres jumpa doktor. Darah tinggi naik. Migraine selalu. Doktor kata, puan, saya cadangkan puan ni, ini tekanan ni. Puan banyak kerja. Puan ajaklah suami pergi ke Langkawi ke, Kinabalu Park ke, Pulau Perhentian ke, Pulau pergi apa nama ni, siap-siap Kerabi ke. Balik bagi tekak suami dia. Bang, tadi saya pergi klinik. Kata begitu, saya selalu sakit kepala, darah dah naik. Apa kata doktor? Doktor kata kita kena pergi bercuti, rehat. Doktor sebut yang tempat dia nak pergi semua cantik-cantik. Apa kata abang? Abang apa jawab? Okey, kita pergi doktor lain. Boleh faham? InsyaAllah tuan. Jangan duk berangan. Kubur ni duk mendekatkan dengan kita. Boleh. Jangan, bukan makna kita tinggalkan dunia ni, tidak. Boleh faham Ana ni lepas ni nak pergi kedai Tom Yam ni. Dah janji dengan kakak Ana. Kakak Ana duk belakang Jaya tu. Senawang. Ana tiap kali keluar sini pergilah ziarah rumah dia. Kan? Ada janji dah ni, pesan dah. Jangan masak apa-apa. Nak singgah kedai Tom Yam, nak beli. Berangan lah tu. Tapi berangan yang boleh datangkan pahala. Boleh, tak ada masalah. Kan? Bang, jom pergi Kelantan. Lama tak pergi Kelantan. Ziarah kubur Tok Guru, para alim ulama, Tok Penali ada, Tok Guni Aziz ada. Tengok masjid Beijing. Kan? Shopping tak ada masalah. Betul? Tengok masjid Beijing, tengok macam mana futuristiknya dalam dunia dakwah ni Tok Guru. Dia buat masjid bentuk macam seni bina Cina. Kan? Jadi orang Cina tak jadi rigid dengan Islam. Dia hanya seni bina, boleh ikut budaya masing-masing. Boleh faham tak? Gitu. Baru kita faham. Itu salah satu fadhil fiqh. Boleh buat. Tak ada masalah. Kan? Walaupun namanya Masjid Beijing, tempatnya atau panjang, tak payah cek pasport. Kan? Lekat gelaran Masjid Beijing. Tak payah pakai pasport. Kapal terbang kena naik kalau dengan Asia. Wallahu ta'ala. InsyaAllah. Okey, ada soalan? InsyaAllah. Dua hari lepas. Haji, ada haji. Okey. Okey.
Okey. Giliran tu. Oh, package okey. 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 Okey, soalan dia, kalau kita daftar tabung haji, kalau daftar tahun ni 23, mungkin datang nanti lepas kita hidup balik. Baru dapat gaji. Kan? Kalau ikutnya lah, kalau tak ikut boleh. Okey, maknanya dalam masa yang sama, kita ni daftar, kita ada duit. So kita ambil yang package. Nama kita katalah naik tahun 60. 20, 60 baru nama kita naik. Boleh? Kita ada duit. Package berapa? 60, 70 ribu. Contoh. Kita ada 300 ribu. Macam Zul, anak saya dia ada 450 ribu. Amin. Nampak tak? So kita ambil package. Adakah itu kita curi orang punya slot? Tidak. Kerana package ni, di antara syarat dia kena ada nama dengan tabung haji kan. Kita dah daftar tabung haji, boleh ambil package. Kita mampu, bahkan afdal. Jangan tunggu nama tabung haji. Pasal kita layak yang sana, duit kita cukup, afdal ambil yang tu. Tunggu yang ni takut mati. Duit ada buat apa? Afdal. Kita tidak curi orang punya slot. Boleh faham Curi orang punya slot ni, naik nama aku, tolaklah seorang. Tu curi. Boleh faham Boleh? Afdal. Dia tidak ambil orang punya slot. Kerana dia mampu yang tu. Orang tu tak mampu. Kalau biar kat dia pun, dia tunggu turn juga. Boleh faham InsyaAllah. Okay, lain? Ni. Alhamdulillah. Madu tualang sahaja hari ni dengan ubat gigi. Dengan sauda gold yang roll tu. Madu tualang ni tuan, kalau boleh setiap rumah simpan seorang botol. Dicuci usus tuan-tuan. Setiap pagi sebelum sarapan bancuh dia dulu minum. Insyaallah. Badal haji dia masih lagi kita terus. Badal haji 2,700. Begitulah keluarga dan kawan-kawan. Tutup dengan kafaratul majlis suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil sabr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islam dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arina haqqana warzuqna ittiba'ah wa arina batilan warzuqna tinabah. Allahumma asin aqibatana fi umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna sunnatan nabiyina sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Gaza ya Allah. Hancurkanlah ya Allah, pecah belahkan kesatuan Yahudi dan Amerika dan sekutu-sekutunya ya Allah. Hancurkanlah, binasakanlah segala kelengkapan jentera mereka dan kelengkapan ketenteraan mereka ya Allah. Campakkanlah ketakutan dalam hati-hati mereka ya Allah. Pecah belahkan kesatuan mereka ya Allah. Gunakanlah keteguhan iman dan taqwa dan turunkanlah pertolongan pada saudara kami khususnya di bumi Gaza ya Allah. Dan satukanlah hati umat Islam seluruh dunia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallah. Kalau siapa berhajat nak beli barang dekat kereta Ana lah ini ada rasa sikit tak larat tu, malas nak turun lah, insyaAllah.